Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikram Akmal bin Rahama. Nombor kad matrik BA19110354 akan memandangkan bahagian analisis pantun bagi pantun yang kami pilih, iaitu pantun alam remaja. Jadi, apa dalam pantun ni? Jadi, secara ringkasnya pantun ni maksudnya adalah pemendah lambun. Sebab dia ada unsur naratif lah, macam dia menyampaikan satu cerita dan setiap rangkap itu berkait antara satu sama lain, macam rangkap pertama berkait dengan rangkap kedua berkait dengan rangkap ketiga, and so on. Jadi, sebab dia ringkas, dia ada 4 hingga 5 patah kata, ya. Nak banyak pantun kan. Jadi, yang agak unik pasal pantun ni, dia punya pemahamannya boleh berubah ikut pemahaman masing-masing. Dengan orang lain pemahamannya. Macam mana tu? Kita akan lihat nanti. Jadi, kita akan masuk rangkap pertama. Rangkap pertama pantun iaitu elok rupanya kumbang jadi, di bawah itik pulang petang. Tidak terkatakan besar hati melihat ibu sudah pulang. Jadi, apa maksud di sebalik rangkap ni? Rangkap ni maksudnya kegembiraan anak-anak tu. Diorang rasa besar hati bila nampak ibu diorang pulang ke rumah. Yalah, sebab diorang pulang ke rumah kan, jadi gembira lah diorang. Sebab diorang dibiarkan di rumah dari pagi hingga petang mungkin. Entahlah. Okay. Rangkap kedua pula iaitu di bawah itik pulang petang, dapat diruput bilang-bilang, melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Jadi, apa maksud rangkap kedua ni? Rangkap kedua tu dia berkait dengan rangkap pertama tadi. Macam tadi, rangkap pertama dia lebih kepada rasa besar hati kan. Okay, rangkap kedua dia lebih kepada rasa cemas dan risau tu hilang pula. Yalah, nampak ibu pulang kan, diorang rasa risau sebab rasa kita boleh kaitkan diri dengan benda ni. Sebab kadang-kadang kita rasa cemas kan, bila ibu bapa kita macam tadi diorang pergi pagi tapi sampai malam tak balik, pelik lah kita kan. Jadi dia agak berkait sikit dengan dalam ni. Okay, kita masuk rangkap ketiga. Rangkap ketiga pula iaitu ayam kinantang terbang mengekas, hinggap di ranting bilang-bilang, lihat bonda pulang lekas, adikku besar bukan kepalang. Okay, rangkap pertama besar hati. Rangkap kedua risau hilang. Rangkap ketiga keseronokan makin bertambah pula. Yang itu maksud rangkap ketiga. Ketiga dia macam ada bersama sikit rangkap pertama. Rangkap pertama lebih kepada gembira. Ketiga ni seronok yang teruja betul lah, kalau boleh bersorak bagai tu. Okay, kita masuk rangkap keempat. Rangkap keempat pula iaitu kita menari keluar bilik, sebarang tari kita tarikan. Kita menyanyi adik beradik, sebarang nyanyi kita nyanyikan. Jadi, rangkap keempat ni maksudnya anak-anak ni bernyanyi kegembiraan dan menari macam ala-ala movie Disney. Sebab diorang melihat ibu mereka pulang ke rumah. Agak melebih, tapi iyalah, itulah maksud pantun ni. Okay, kita masuk rangkap kelima pula. Rangkap kelima iaitu hanyut batang berlilit kumpai, ternapar di hujung Tanjung Jati. Bunda pulang, bapa pun sampai, kita semua berbesar hati. Okay, kamu perasankah rangkap pertama hingga rangkap keempat tidak fokus bapa pun, dia fokus ibu je. Masuk rangkap kelima baru bapa masuk. Jadi, maksud rangkap kelima ni iaitu kegembiraan anak-anak yang paling paling diorang ingat lah. Ya, paling diorang ingat. Itu apabila ibu dan bapa mereka pulang ke rumah. Ya, agak mungkin boleh kaitkan sebab kadang-kadang bapa lagi sibuk dari ibu kan. Jadi bila bapa sekali pulang, memang rasa gembira lah sebab semua di rumah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, seterusnya pula, rangkap keenam, iaitu ramai orang bersorak-sorak menepuk gentang dengan remana. Alang besarnya hati awak dapat baju dengan celana. Okay, pantun ni bukan maksudnya diorang gembira dapat baju yang seluar je. Okay, maksud perangkap dalam pantun ni iaitu anak-anak seronok bila dibagi hadiah dari ibu bapa mereka. Ya, maksud saya, siapa yang nak gembira kan? Dapat hadiah dari ibu bapa. Lain kalau hadiah tu bukan diorang mahu, itu hal diorang lah. Okay, kita masuk rangkap terakhir pula. Rangkap ketujuh. Mahulah kami hendak melapun, lapun di bawah orang menjajah. Jangan marah kami berpantun, budak kecil biasa manja.
Okey, ni agak lawak sikit. Rangkap 1 hingga rangkap ke-6 diorang fokus pada anak-anak tu siap. Masuk rangkap terakhir baru diorang fokus pada mak bapak. Okey, jadi apa maksud rangkap terakhir ni? Rangkap terakhir ni dia macam satu bentuk nasihat kepada ibu bapa supaya kalau anak diorang balik, diorang macam tiba-tiba menyanyi macam ala-ala penyanyi di filem musical tu. Jangan marah sebab diorang masih kecil lagi kan, diorang tak tahu, boleh fikir lagi mana baik mana buruk. Itu normal lah diorang menyambut kegembiraan diorang baru balik. Okey, jadi berdasarkan 7 rangkap tadi, pemahaman setiap orang lain-lain lah. Ada sebab tu pemahaman orang tu lain-lain. Sebab tu saya bilang dia agak unik sikit. Dia macam ada orang kata, okey, pantun ni dia lebih kepada jenaka, atau pantun ni dia lebih kepada pantun biasa-biasa. Ada yang lebih mendalam, ini macam satu bentuk satira lah. Sebab kalau kamu nampak dari 1 hingga 7, dia macam memerli ibu bapa yang abaikan tanggungjawab menjaga anak diorang atau mengabaikan anak diorang. Itulah so kau nampak anak-anak seronok, bagi hadiah pun seronok, bapa datang makin seronok sampai diorang boleh menyanyi bagai. Dia macam satu perlian kepada ibu bapa supaya please peduli, tengoklah anak kamu. Begitulah cara ringkasnya. Kalau boleh ambil tahu, ambil kisah. Jadi itu sahaja dari saya lah. Sekian, terima kasih, dan bahagian seterusnya akan dibentangkan oleh pembentang yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Mansur dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Fazil bin Sabaruddin, nombor matriks BA 19110-156. Dalam pembentangan ini, kumpulan kami memilih sebuah puisi tradisional iaitu pantun yang bertajuk Pantun Alam Remaja, iaitu salah satu sebuah pantun Komsas. Hari ini kerana kami mudah untuk menganalisis sebuah pantun Komsas, dan dalam pembentaran ini kami akan membentangkan analisis pantun, tema, bentuk pantun, unsur bunyi, gaya bahasa, nasihat, pesanan, pengajaran dan persoalan, dan akhir sekali kesimpulan. Okey, pada bahagian ini saya akan membentangkan bahagian tema tentang pantun alam remaja. Berdasarkan temanya, tema kekeluargaan, anak-anak yang berasa gembira menyambut ketibaan ibu bapa mereka yang pulang ke rumah. Ini memang tema utamalah yang dibawa oleh pantun alam remaja ini. Seterusnya, tema ini juga membangkitkan isu yang ditekankan tentang hubungan kekeluargaan sangat penting untuk membina keharmonian dalam rumah tangga. Kehidupan anak-anak yang selalu dimanjakan oleh ibu bapa dengan penuh kasih sayang, diberi hadiah. Tema ini juga menekankan tentang hubungan antara adik-beradik, juga penting bagi memupuk kasih sayang di antara adik-beradik sehingga mereka dah dewasa. Tema ini memang memfokuskan tentang kekeluargaan, hubungan antara keluarga. Pantun ini juga amat sesuai untuk digunakan pada masa sekarang ni lah. Masa sekarang ni juga kan tengah keruntuhan moral, derhaka kepada ibu bapa. Jadi pantun ini sepatutnya lebih diperbanyakkan lagi, lebih banyak dituliskan dalam pelbagai gaya bahasa. Itu cadangan saya lah. Okey, seterusnya adalah bentuk pantun. Bentuk pantun ini terdiri daripada 7 rangkap secara keseluruhan, iaitu 7 rangkap utama, dan setiap rangkap itu mengandungi 4 baris, iaitu 2 baris pembayang dan 2 lagi pembaris. 2 baris akhir adalah maksudnya, pembayang dan maksud. Biasanya pantun memang ditulis dalam struktur yang begitulah. Ada 2 baris pembayang yang mungkin digunakan oleh ditulis mengenai unsur alam, unsur-unsur yang selain daripada maksud yang 2 baris yang akhir. Dan setiap baris ayat mempunyai 9 atau 10 suku kata. Pantun ini juga berbentuk terikat lah, maksudnya pantun ini memang mempunyai aspeknya terikat daripada segi struktur pantun,
rima, penyusunan ayat dan pengiraan suku kata. Hal ini untuk menjaga kualiti pantun ini. Lebih-lebih lagi pantun Alam Remaja ini memang amat digunakan dalam Komsas Tingkatan 2. Bentuk pantun ini juga ditulis sebegitu kerana hal ini untuk memudahkan para pelajar memahami struktur pantun Alam Remaja ini. Dan seterusnya kita akan pergi kepada unsur bunyi. Unsur bunyi yang saya dapat analisis daripada sini ada unsur bunyi asonasi, iaitu pengulangan bunyi vokal yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris sajak, puisi atau pantun. Pengulangan begini akan menimbulkan kesan kehalusan, kelembutan dan kemerduan atau keindahan bunyi. Bunyi perkataan pada sebaris ayat dapat diselaraskan bersama bagi membina keindahan bunyi. Contoh dia macam memupuk, dalam contoh ni memupuk gendang dengan memupuk gendang dengan rebana. Bunyi vokal yang diulang kat sini adalah bunyi E setiap, dan bunyi E tu ditulis hampir setiap perkataan dalam barisan inilah, barisan ayat ini. Yang kedua pula yang saya dapat analisis di mana baris ayat yang jangan marah kami berpantun. Bunyi vokal yang berturutan ialah bunyi A. Bunyi A yang ditulis hampir di setiap baris ayat, di setiap perkataan tersebut. Dan baris seterusnya yang itu baris ketiga, tidak terkatakan besar hati. Bunyi vokal berturutan yang diulang adalah bunyi A juga. Tidak terkata besar hati. Setiap perkataan ini mengandungi bunyi vokal A. Jadi ini adalah unsur asonasi yang jelas digunakan oleh pengarang untuk meningkatkan keindahan bunyi dalam dalam ayat-ayat berikut. Seterusnya unsur bunyi aliterasi. Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak, puisi atau pantun. Biasanya pengulangan ini dibuat pada awal perkataan yang berturutan. Pengulangan konsonan akan menimbulkan kesan keindahan bunyi juga pada rangkap sesebuah puisi. Puisi tradisional atau sajak lah. Memang asonasi dan aliterasi mempunyai fungsi yang sama, cuma asonasi adalah vokal dan aliterasi adalah konsonan. Contoh yang boleh dikaitkan daripada pantun adalah ayat hanyut batang berlilit kumpai. Pengulangan konsonan kat sini adalah B sebanyak 2 kali, di mana hanyut batang berlilit kumpai. Batang berlilit kumpai itulah adalah konsonan yang ditekankan dalam ayat tu. Ayat seterusnya pula adalah dia bawa itik pulang petang, mempunyai pengulangan konsonan P. Jelas sekali kat situ, dibawa itik pulang petang. Pulang petang dia mengulangi konsonan P yang samalah. Dan ayat yang ketiga pula adalah hatiku besar bukan kepalang. Hatiku besar bukan kepalang. Mengulangi konsonan B sebanyak 2 kali dalam ayat tersebut. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada unsur bunyi rima. Rima ni semua orang boleh tahu, iaitu bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam satu rangkap. Pengulangan bunyi yang dimasukkan itu banyak digunakan dalam seperti mana pantun, syair, gurindam, sajak. Kebanyakannya adalah puisi-puisi tradisional. Terutamanya selain daripada selain itu daripada peribahasa juga, simpulan bahasa, pepatah bidalan, malah ungkapan yang cogan kata juga menggunakan rima. Rima terjadi bukanlah disebabkan oleh huruf, tetapi bunyi yang sama dengan baris rima yang lain bagi menunjukkan keserasian bunyi lah dalam satu rangkap pantun itu. Daripada contoh yang boleh dikupas daripada pantun Alam Remaja ini adalah, kita tengok pada rangkap pertama lah. Ini adalah bunyi rangkap pertama. Elok rupanya kumbang jati, dibawa itik pulang petang, tidak terkata besar hati, melihat ibu sudah pulang.
Jadi rima kat sini adalah jati, petang, hati, pulang. Bunyi rima ni adalah AB, AB, iaitu baris pertama bunyinya sama dengan baris ketiga dan baris kedua bunyinya sama dengan baris keempat. Rangkap kedua pula, dibawa itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang, melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Dalam rangkap rima ini, rima dia adalah A, A, 4 kali A, sebab dia tak ada kelainan, tapi still bunyinya masih lagi bunyinya sama dan bunyinya sama dan tidak melanggar apa-apa peraturan rima lah. Dan rangkap ketiga, ayam kinantan terbang mengekas, hinggap di ranting bilang-bilang, melihat bonda pulang lekas, hatiku besar bukan kepalang. Bunyi rangkap ini pula adalah AB, AB, seperti mana dia rangkap pertama. Dan seterusnya di rangkap keempat, kelima, keenam dan ketujuh juga rimanya adalah AB, AB juga. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada gaya bahasa. Terdapat 4 jenis gaya bahasa dalam pantun Alam Remaja ini, iaitu inversi, kata ganda, peribahasa dan akhir sekali repitasi. Kita pergi pada gaya bahasa yang pertama, iaitu inversi. Inversi ini adalah pembalikan kata. Hal ini untuk mewujudkan keunikan atau kelainan daripada segi sebutan kata lah. Seperti mana dalam gaya bahasa ini, contohnya contoh daripada pantun, elok rupanya kumbang jati. Itu dalam bentuk inversi. Kalau bukan dalam bentuk inversi, rupanya elok kumbang jati. Elok rupanya atau rupanya elok. Elok rupanya diterbalikkan dalam bentuk inversi. Kalau tak ada unsur inversi, dia akan jadi rupanya elok. Dan ada lagi satu contoh juga, hanyut batang berlilit kumpai. Itu dalam inversi lah, bentuk inversi. Kalau bukan inversi pula, batang hanyut berlilit kumpai. Hanyut batang hanyut. Jadi perkataan itu diterbalikkan menggunakan unsur inversi. Hal ini untuk mewujudkan keunitan dalam sebutan. Okay, seterusnya pula kita akan pergi kepada gaya bahasa kata ganda. Kata ganda ini digandakan lebih daripada satu perkataan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan berlari-lari. Hal ini untuk menunjukkan maksud perkataan tersebut lebih daripada satu bilangan objek yang sama atau yang berbeza lah, atau menunjukkan suatu keadaan itu lebih rancak daripada biasa. Contohnya dalam pantun yang saya dapat kutip ialah adik-beradik. Adik-beradik merupakan kata ganda, menunjukkan adik-beradik itu adalah adik-beradik lah dia, ataupun orang yang sama darah dengan kita, ataupun orang yang lahir yang sama ibu dengan kita lah, itu masuk adik-beradik. Yang kedua pula adalah bilang-bilang. Bilang-bilang ni kita boleh rujuk pada rangkap-rangkap yang sebelum ini lah, iaitu rumput bilang-bilang, ranting bilang-bilang. Bilang-bilang ni bermaksud lebih daripada satu. Objek tu lebih daripada satu. Rumput semestinya lebih daripada satu, dan ranting itu juga lebih daripada satu. Contoh yang seterusnya, bersorak-sorak. Ini menunjukkan pada suatu keadaan itu. Perkataan kata ganda ini menggambarkan keadaan tersebut rancak daripada sebelum ini. Kalau bersorak saja mungkin dia hanya bersorak, tapi ini bersorak-sorak, maksudnya keadaan itu lebih meriah daripada yang biasa. Seterusnya gaya bahasa ketiga pula, iaitu peribahasa. Menurut Zabah, susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran sedap didengari dan bijak perkataannya. Gaya bahasa ini sangat popular digunakan dalam kalangan penulis karya kreatif pada hari ini. Gaya bahasa yang dapat dilihat dalam pantun Alam Remaja ini adalah besar hati.
Besar hati bermaksud boleh jadi bermaksud gembira, bangga, bongkak atau sombong. Tapi dalam pantun ini besar hati tu bermaksud anak-anak berasa gembira melihat ibu bapa mereka sudah pulang ke rumah. Dan seterusnya kita akan pergi kepada gaya bahasa yang terakhir, iaitu repitasi. Repitasi ialah pengulangan kata di baris yang sama. Pantun merupakan sebuah penyusunan kreatif yang kerap mengulangi suatu perkataan yang sama di baris yang sama ataupun di rangkap yang sama. Contoh yang saya boleh lihat daripada pantun Alam Remaja ini, pada rangkap keempat, kita menari keluar bilik, sebarang tari kita tarikan. Kita menyanyi adik-beradik, sebarang nyanyi kita nyanyikan. Jadi pengulangan kata dekat sini adalah kita. Perkataan kita diulang pada empat baris dalam rangkap keempat ni lah. Maksudnya ini adalah unsur repitasi yang digunakan oleh pengarang dalam pantun Alam Remaja ini. Kita boleh lihat kesemua gaya bahasa, unsur bunyi yang pelbagai dalam satu pantun yang mempunyai 7 rangkap, menunjukkan bahawa pengarang merupakan seorang yang kreatif dalam membuat sebuah pantun yang luar biasa tapi mudah difahami, terutama sekali dalam kalangan pelajar lah. Itu sekian saja daripada saya untuk bahagian pembentaran ini. Saya akan memberi laluan kepada pembentang seterusnya, iaitu bahagian pembentang pengajaran, nilai dan pesanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizan bin Juljain, BA 191100975. Oke, saya akan menyambungkan pembentakan kami, yaitu pantun Alam Remaja di bagian pesanan, nilai, dan pengajaran. Oke, kita beralih kepada pesanan. Dalam pantun Alam Remaja ini terdapat 5 pesanan, yaitu yang pertama, kasih sayang antara keluarga. Yang kedua, sikap hormat menghormati. Yang ketiga, mengukuhkan ikatan antara adik-beradik dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Yang keempat, menyayangi anak-anak. Dan yang kelima, meluangkan masa bersama keluarga. Kita beralih kepada nilai. Dalam pantun Alam Remaja ini terdapat 5 nilai yang saya dapat, yaitu yang pertama, nilai kasih sayang, nilai hormat menghormati, nilai bertanggung jawab, nilai pemaaf, dan nilai baik hati. Pengajarannya pula, saya mendapat 5 pengajaran. Yang pertama, kita mestilah menyayangi anak-anak untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga kita. Yang kedua, kita haruslah mengamalkan kemesraan ketika berkomunikasi. Yang ketiga, kita hendaklah mempunyai sikap bertanggung jawab dalam diri. Yang keempat, janganlah kita mengambil hati, sebaliknya perlu saling memaafkan jika berlaku kesilapan sewaktu bergurau senda. Dan yang terakhir, kita haruslah menghormati ibu bapa kita. Sekian, terima kasih.